بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi. Allah himpunkan kita dalam majlis ni dengan kelapangan masa, dengan kesihatan. Sebab tu pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, satu orang sahabat yang paling aula di kalangan para sahabat, yang telah mengorbankan seluruh kehidupan beliau untuk agama, yang mana ketika peperangan Tabuk, Nabi tanya para sahabat, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kamu dah tinggalkan? Apa yang kalian dah tinggalkan untuk agama, untuk anak-anak kalian, ahli keluarga kalian? Maknanya daripada harta-harta yang kalian telah infakkan di jalan Allah, apa yang tinggal untuk ahli keluarga? Kita selalu kalau tanya orang sedekah, kita bagi berapa tadi? Sedekah berapa tadi duit tu? Derma berapa? Wakaf berapa? Dalam peperangan Tabuk, Nabi tak tanya berapa yang dibagi, Nabi tanya berapa yang ditinggalkan. Abu Bakar Siddiq jawab, "Taraktullaha wa rasuluh." Aku telah tinggalkan untuk anak isteri aku, ahli keluarga aku, Allah dan Rasul. Makna dia apa? Semua dia bagi. Tak ada apa yang ditinggalkan, melainkan seluruh harta dia diinfakkan di jalan Allah. Ini Abu Bakar. Sebab tu ulama seringkali menyebut, orang yang banyak berkorban untuk agama, maka Allah akan bagi dia faham banyak perkara dalam agama. Orang yang tak berkorban untuk agama, Allah akan bagi dia tak faham agama. Kalau orang yang salah berkorban untuk agama, maka dia akan salah faham banyak dalam agama. Sebab tu pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang paling banyak di kalangan para sahabat. Apabila Umar Al-Khattab bersama Abu Bakar Siddiq, bersama dengan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, di kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar, ketika berada di satu tempat di kota Madinah bernama Saqifah Bani Sa'idah, ketika wafatnya Rasulullah, mereka nak bai'at kepada pengganti Rasulullah untuk jadi ketua orang Islam.
Abu Bakar Siddiq kata, bai'atlah kalian, pilihlah kalian di antara dua orang ni, min rajulain, daripada dua orang ni. Siapa dia? Yang pertama Umar Al-Khattab, yang kedua Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umar kata apa? Umar kata, demi Allah wahai Abu Bakar, tidaklah selayaknya kami menjadi pemimpin sedangkan di dalamnya ada rakyat, yakni Abu Bakar. Makna dia apa? Tak mungkin siapa-siapa pun orang Islam mendahului Abu Bakar Siddiq jadi pemimpin. Mana mungkin? Sebab kamu ialah orang yang paling aula dengan Rasulullah, kamu yang teman Rasulullah, kamu ni ahli gua, orang yang bersama Rasulullah dalam gua Thur, yang teman hijrah hanya Rasulullah, yang paling rapat dengan Rasulullah. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu akhirnya Abu Bakar Siddiq diangkat jadi khalifah. Puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq ialah orang paling faham agama ni di kalangan seluruh para sahabat. Pernah satu ketika Abu Bakar Siddiq telah berdiri dalam keadaan Abu Bakar Siddiq mula berkhutbah. Kata Abu Bakar Siddiq lebih kurang mafhum daripada khutbah dia. Pada tahun lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat yang aku berdiri ni, dan dia mula menangis. Fabaka Abu Bakar, dia mula menangis. Kemudian dia sambung khutbah dia. Kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah, tidak ada benda yang lebih bernilai daripada Islam, iman, melainkan setelah daripadanya ialah kesihatan yang baik. Yang paling berharga dalam dunia ni, kata Abu Bakar Siddiq, apa dia? Iman, Islam. Lepas tu kesihatan. Sebab tu bila Allah bagi kita sihat, mungkin kita tak rasa apa lagi sebab tengah sihat. Bila sakit, Allah, 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 sihatkanlah aku. Minta Allahumma inni as'aluka afiyah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk kesihatan yang baik. Sebab tu sihat ni kena minta. Puan-puan, ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa umur 63 tahun. 63 tahun ni dah tua ke muda lagi? Muda lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur 63. Zaman sekarang ni 63 tahun muda lagi. Saya baru balik hari tu, saya buat umrah, saya bawa tok saya. Tahun lepas pun saya bawa dia juga. Tahun ni pun saya bawa dia lagi. Tok saya umur dia 83. Bukan 63, 83. Tawaf jalan, sa'i jalan. Saya nak panjat Gua Hirak, saya tak beritahu kat dia. Kalau saya beritahu, silat-silat dia dah ada atas puncak tu. Kita yang risau, kita yang takut. Dia kuat, umur berapa? 83, kuat. Rutin harian dia, dia duduk di Terui, Kedah. Rutin harian dia, keluar rumah setiap hari 5 waktu salat mesti kat masjid. Kalau basikal dia rosak, jalan kaki dia pergi. Rumah dengan masjid lebih kurang dalam 1.5 km. Pergi balik 3 kilo. 2 kali pernah aksiden, kena langgar waktu subuh, retak tengkorak, masuk hospital. Bila sihat balik, ingat dia jadi takut. Dok, pergi lagi, aksiden lagi. Anak-anak jadi risau. Lah kali pakat beli rumah sebiji belakang masjid, lega. Sekarang ni rumah tok saya ada 2. Satu belakang masjid, satu depan sekolah, depan nama bengkel Cina hak yang 1.5 kilo tu. Harapan anak-anak supaya dia duduk situ lah, alik pergi masjid dekat. Dok balik juga. Sebab apa? Bokai dia.
Bokai pasal KL dia apa dia? Ni apa nak? Road pancing dia ada dekat rumah sana. Rutin harian. Kalau tak ada apa-apa program dekat masjid, mancikan. Orang tua-tua kat Kedah, bukan macam kat KL. Kalau kat KL niaga online. Umur 80 buat apa tu makcik? Makcik nak post barang ni. Ada orang order madu kat makcik ni ha. Masya Allah. Masya Allah, ni bayar untuk saya. Allah Akbar. Sihat. Ulang alik. Duduk lagi dalam majlis ilmu. Masya Allah. Anak hantar cik. Anak hantar masa ni. Anak hantar. Masya Allah. Korban. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesihatan. Inilah benda yang paling mahal. Allah, orang muda-muda kena malu lah. Tahu. Subhanallah. Masya Allah. Semoga Allah berkati umur makcik. Tak pernah rugi orang yang berkorban untuk agama. Perempuan kita, saya sendiri malu lah. Kadang-kadang muda bagi alasan banyak. Yang muda-muda bagi alasan macam-macam. Sikit-sikit bangun tak larat. Sakit lah. Tak tahu kaki sakit. Mak-mak kita boleh berjalan. Masya Allah, makcik bergerak pergi perkim, jalan kaki. Datang mai duduk kuliah duha, jalan kaki. Sebab apa? Perempuan kaki inilah nak jadi saksi di depan Allah nanti. Ya Allah, aku telah guna untuk agama ni. Sebab tu takkan pernah sia-sia. Nabi 63 tahun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat muda. Kenapa Nabi wafat muda sangat? Antara asbab dia apa dia? Pada tahun ke-7 Hijrah berlakunya peperangan Khaybar antara orang Islam dengan orang Yahudi. Dan Nabi dan para sahabat telah menang perang tu. Dan mereka telah buat makan, jamuan makan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam antara bahagian daging kambing yang Nabi suka makan ialah kaki bahagian atas, paha kambing. Nabi suka makan paha kambing kalau makan. Sahabat tahu. Dan bila mereka masak bahagian tu, mereka akan bagi pada Rasulullah. Dalam Khaybar, ketua orang-orang Yahudi nama dia Harith. Dia ada seorang anak perempuan nama dia Zainab. Dan Harith telah terkorban dalam Khaybar. Serta suami Zainab, bila ayah dia terkorban, diangkat menjadi ketua. Dan suami Zainab pun terkorban. Menyebabkan Zainab binti Harith ni begitu memusuhi Rasulullah. Dia begitu mencari jalan macam mana cara nak bunuh Rasulullah. Di dalam kitab Ad-Dalail Nubuwah, Al-Imam Baihaqi rahimahumullahu ta'ala anhu menceritakan ketika mana dihidangkan makanan kepada Nabi dan para sahabat. Nabi dia bukan macam kita. Nabi dia kalau makan berjemaah. Nabi kalau makan tak pernah seorang. Nabi sentiasa teringat ke orang. Walaupun sebutir kurma Nabi makan, Nabi akan belah dua. Nabi makan setengah, Nabi fikir setengah ni nak bagi kat siapa. Kita yang sedap semua kita balun, yang lebih baru kita bagi. Bulan puasa, hak ni yang lebih ni. Puan-puan, Islam ajar apa? Allah firman dalam Quran, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali Allah tak sebut perkataan ni dengan la. Allah menggunakan perkataan lan. Lan ni maksudnya nafi, sekali-kali tidak. Lan tanalul bir, sekali-kali kalian takkan mencapai pada kebaikan yang sempurna hatta, sehingga tunfiqu, kalian menginfakkan mimma tuhibbun, apa daripada yang kalian sayang. Bagi yang sayang tu agama Islam aja. Satu Nabi tak makan seorang-seorang, yang sedap-sedap Nabi akan bagi ramai-ramai. Bila duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari ketika hari begitu lapar dengan Nabi, bersamanya ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar Al-Khattab. Abu Ayyub jamu buah kurma, jamu roti, jamu daging panggang dengan daging masak kuah.
Tuan-tuan, puan-puan, apa Nabi buat? Nabi ambil roti, Nabi ambil daging, Nabi buh tengah-tengah roti, Nabi tutup. Nabi bukan buat syawarma gigit. Nabi buat apa? Nabi kata, wahai Abu Ayyub, boleh tak tolong hantarkan makanan ni ke rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra, kerana beberapa hari berlalu dia tak makan. Tak ingat kat anak. Ini Rasulullah. Sebab tu hebat hubungan ayah dengan anak. Nabi ialah ayah yang terbaik dalam dunia. Isteri-isteri Nabi ialah ibu-ibu yang terbaik dan isteri-isteri terbaik dalam dunia. Kalaulah Nabi sempat, saya yakin tak ada siapa di kalangan kita dapat menjadi anak macam Nabi jadi anak pada mak dia. Kerinduan Nabi, walaupun umur Nabi dah cecah 59 tahun, kalau Nabi berdiri depan kubur mak dia, Nabi akan menangis, basah baju, basah janggut. Kita mungkin kalau mak kita, ayah kita dah meninggal lama, mungkin kita tengok pun dah biasa dah, kubur tu pun dah biasa dah, kubur. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umur 59 tahun, duduk berdiri depan kubur ibu dia, menangis teruk, sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, ni kubur siapa? Nabi kata, ummi. Nangis. Kalau Nabi berpeluang jadi anak membesarkan ibu, saya yakin kita semua takkan mampu untuk ikut jejak langkah Nabi menjadi anak yang begitu saleh. Walaupun Nabi dah tak ada ibu, dah tak ada ayah, Nabi tetap pesan untuk para sahabat menjadikan diri mereka sebagai anak yang bermanfaat, anak yang paling saleh. Ibu Nabi ialah ayah yang paling baik, isteri-isteri Nabi ialah isteri-isteri terbaik, dan ibu-ibu yang terbaik. Sebab tu hari ni kita nak belajar mentaati, mengikuti jejak langkah mereka. Dan insya-Allah kita nak baca beberapa amalan daripada kitab Safinatun Nikah, macam mana nak membentuk keluarga ni. Dan ilmu rumah tangga ni sampai kiamat, sampai mati. Saya sendiri yang baca pun berusaha untuk amal, bukan senang. Taufik ni siapa punya? Allah punya. Dan sebelum tu kita habiskan kisah Zainab tadi dulu. Sayyidatuna Zainab, kisah Zainab binti Harith tadi. Bila dia begitu benci dengan Rasulullah, bila nak dijamu makan, Nabi SAW kalau makan tak pernah seorang. Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi makan dengan para sahabat sampai je talam tadi, bekas makanan tadi. Sahabat ni adab dia tak akan makan selagi Nabi tak makan. Dan benda ni sepatutnya kita semua kena terapkan. Saya sendiri kena ajar anak-anak saya. Selagi mak ataupun ayah tak sentuh makan, tak ada siapa sentuh. Kadang-kadang benda ni kita terlepas pandang. Ni ada orang Islam, anak-anak Rasulullah, mereka tak pernah mendahului Rasulullah. Bila Nabi sentuh saja untuk makan, baru para sahabat akan sentuh untuk makan. Jadi daging tadi telah diletak racun oleh Zainab binti Harith. Talam makanan Nabi tadi telah diletak racun oleh Zainab binti Harith untuk apa? Untuk bunuh Nabi SAW. Sampai makanan. Nabi manusia macam kita. Nabi cuma tahu benda yang Allah bagi tahu pada Nabi. Kita baca surah Al-Kahfi, kan ayat last. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, ana bashar, aku ni manusia biasa, lelaki. Mithlukum yuha ilai, sama macam kalian, cuma aku diturunkan wahyu oleh Allah. Ini kemuliaan, kehebatan, kebesaran, keagungan Rasulullah. Perempuan, Nabi pun cubit daging tadi, Nabi masuk dalam mulut. Bila Nabi cubit masuk dalam mulut, sahabat tengok kan, ada setengah riwayat kata dah 3 hari sahabat tak makan dalam Khaybar. Sahabat lapar, itulah makanan pertama. Maka tengok Nabi masuk si makanan dalam mulut, maka pun cubit masuk makanan dalam mulut. Nabi tengah kunyah, tiba-tiba Nabi kata, Nabi luahkan balik daging tadi. Nabi kata dekat para sahabat, ki, keluarkan balik, luah. Sahabat bila Nabi SAW perintah buat terui, tengah kunyah, keluarkan balik, semua keluarkan balik. Malangnya ada sahabat yang dah laju sikit, telan lapar perempuan. Kita kalau tengah lapar, tengah kunyah ni, mak kata luar sikit. Banyaklah sikit. Sahabat tadi bukan tak taat,
Tapi lapar. Bila Nabi SAW dah masuk, Nabi luah, dia dah telan. Sahabat pun heran kenapa Nabi suruh luah. Maka Nabi SAW beritahu, panggil Zainab binti Harith. Pergi panggil wanita Yahudi. Zainab binti Harith terkejut. Tak kala dia berdiri depan Rasulullah, Nabi tanya, wahai Zainab, kenapa kamu masukkan racun dalam daging ni? Terkejut Zainab. Zainab kata, wahai Muhammad, macam mana kamu tahu aku masukkan racun dalam ni? Nabi angkat tulang kambing tadi. Nabi kata, ni yang beritahu pada aku. Tulang beritahu kat Nabi SAW. Kalau Nabi beritahu tulang tu beritahu, makna dia memang sungguh tulang tu beritahu. Bukan macam kita. Kita kadang perli anak-anak, mana mak tahu? Ni, mak ada mata kat belakang, mak boleh nampak. Oh, kita nak bagi anak takut. Lepas tu anak jadi risau tengok mak. Lalu belakang mak pun rasa risau. Dan mak gempar anak macam tu. Nabi tak. Nabi kalau kata tulang cakap, memang tulang cakap. Sebab Allah firman dalam surah As-Saff ayat nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi. Sabbaha lillah, telah bertasbih ma fis sama, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Kalau benda tu bertasbih, perempuan, benda tu hidup ke mati? Hidup. Kalau benda tu, kalau bertasbih, satu benda yang bertasbih, maknanya benda tu hidup. Yang tak hidup, apa dia? Hati-hati manusia yang rasa hidup tapi tak pernah bertasbih. Hak ni mati. Dia rasa dia hidup, tapi hati dia tak pernah mengaku Allah, tak pernah puji Allah, tak pernah merasakan Allah tu ada dengan dia. Hak ni mati. Dan Al-Imam Tabari rahimahumullah menceritakan, ketika mana Nabi Musa AS bertanya tentang rezeki, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ketuk batu. Bila diketuk batu, terbelah. Ada apa dalam batu tu? Ada batu. Nabi Musa ketuk lagi batu yang kedua. Dalam batu tu ada apa? Ada batu. Dia ketuk batu yang ketiga. Dalam batu tu ada seekor ulat yang di hujungnya ada daun yang segar. Hak ni orang Melayu duk sebut. Jangan nak risau sangatlah rezeki ulat dalam batu pun dapat makan. Oh, orang Melayu. Dia ambil daripada riwayat ni. Al-Imam At-Tabari. Orang tua-tua kita tu cerdik lah. Semua yang mereka sebut tu, semua ada sandaran belakang. Panggil anak bahlul. Apa ni pakat-pakat panggil anak bahlul. Piramli dok aja guna perkataan bahlul. Sebab apa? Sebab nak suruh kita semua jadi bahlul. Kerana bahlul ialah satu ulama, wali Allah yang hidup di zaman siapa dia? Sayyidina Harun Ar-Rasyid, satu orang khalifah. Bahlul ni satu orang cerdik. Tapi tak tahulah sejak bila orang Melayu bila kena panggil bahlul ngamuk pula dia. Dan tak tahulah sejak bila nama bahlul tu ditukar menjadi daripada cerdik jadi tak cerdik. Bila orang panggil bahlul kat kita mengamuk. Kita ingat orang panggil kita tak cerdik. Lepas ni kalau ada orang panggil bahlul, alhamdulillah aku bahlul, kau pun bahlul. Sudah. Hak tu memang gaduh Bahlul ni wali Allah, saudara kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Cerdik dia. Berapa banyak ilmu daripada ilmu agama dipelajari oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid daripada Bahlul rahimahumullahu ta'ala anhu. Orang panggil dia bukannya Bahlul, Imam Bahlul rahimahumullahu ta'ala anhu. Cuma kita lah bunyi Bahlul tu, ya Allah, sebut Bahlul dia punya sebut tu. Padahal Bahlul. Perempuan. Orang Melayu. Betul. Betul.
Orang Melayu selalu punya tu. Dia sampai pasal tak tahu lah bila dia mula twist benda tu. Tuan-tuan, saya baca ada satu hadis sebelum kita sambung lagi. Nabi pesan dalam hadis ni daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis ni, saya baca. Satu hadis ni sangat penting supaya apa, kita jaga mulut bila marah. Bila marah jaga mulut. Ni berhati-hati dalam mengucapkan perkataan terhadap anak-anak mahupun harta benda. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'ata nailin fiha ata'un fayastajib lakum. Rawahul Abu Daud. Hazrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan kalian mohon doa keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala khadamikum, jangan kalian doa keburukan kepada khadim-khadim kalian, orang-orang yang khidmat kalian, orang gaji kalian. Mentang-mentang dia orang gaji kita, kita suruh itu, suruh ini, kadang-kadang keluar perkataan tak cerdik, tak elok. Nabi kata jangan. Wala tad'u ala amwalikum, janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap harta-harta kalian. La tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala nailin fiha ata'un fayastajib lakum, kerana boleh jadi doa-doa kalian tersebut bertepatan dengan waktu mustajab, lalu doa-doa kalian itu dimakbulkan. Kita tak tahu bila waktu paling mustajab. Takut tengah cakap tak elok tadi, tu dia waktu mustajab. Kita hentam tengah marah ke anak, tak tahulah daripada seluruh keturunan mak ni, daripada tok nyang awak sampailah ke awak ni, mak tak tahulah yang paling tak cerdik sekali kamu. Kena time tu pula pak paling mustajab. Sebab tu orang tua-tua dulu ajar, bila marah nak cakap betuah budak ni, pak kena waktu mustajab. Betuah sungguh dia. Cabutan betuah aja menang kat dia. Contoh tuan-tuan, sebab jaga mulut. Dalam marah jaga mulut, dalam marah jaga mulut, dalam sedih jaga mulut, dalam gembira jaga mulut. Kerana mulut ni bila mengeluarkan perkataan bertepatan dengan waktu mustajab doa, ketika tu kalau kena yang tak elok. Kami pernah, saya ada program dakwah dekat Melaka 2008 dulu, dekat Melaka. Kami i'tikaf dekat satu masjid di Melaka. Masjid tu masjid lama, masjid kayu. Kalau naik ramai-ramai bergoyang masjid tu. Di satu kampung, saya tak ingat dah, lama sangat dah. Jadi dalam jemaah ni ada beberapa orang yang kami lantik untuk khidmat ta'am, masak. Jadi mereka masak. Kami pun dengan program bacaan hadis, dengan program-program Hayatus Sahabah, dengan muzakarah sunnah dan adab. Jadi kita tak fikir sangat bab makan ni, sebab ada orang tolong masak. Tiba-tiba saya rasa terdetik hati nak tengok lah depan ni masak apa. Pergi dapur, tengok dia tengah jerang, dia tengah rebus satu periuk besar, periuk bukan cerek, periuk tengah rebus. Saya tengok, alhamdulillah, bubur kacang kita hari ni. Terima kasihlah kata masak bubur kacang ni. Allah, tengah-tengah ni laki semua rajin pula masak bubur kacang. Kita mana bubur kacang tu kami tengah rebus teh, orang tengok betul-betul. Saya tengok lah teh orangnya, hak naik kan kacang, sabuk teh. Allah, ingat kan bubur kacang. Saat lagi petang tu sungguh-sungguh orang kampung buat main bubur kacang. Ketua jemaah kata, Allah, ruginya lah perkataan yang kau keluarkan tadi tu.
Kalaulah perkataan yang keluar tu tadi, ya Allah hidayah untuk semua orang Malaysia ni, Cina, India masuk Islam. Saya ingat hari ni berapa ramai dah Cina, India masuk Islam. Tapi hang minta bubur kacang dah, bubur kacang sampai. Sebab tu jaga mulut. Kita bercakap nampak macam tak ada apa kan. Nampak macam cakap. Wallahi Nabi kata jaga. Jangan pernah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak elok. Mungkin perkataan tu keluar di saat mustajab doa. Sebab tu bahlul, orang tua-tua letak panggil bahlul. Lepas ni kita panggil bahlul. Lepas tu kalau anak merajuk, panggil dia balik explain. Perempuan saya nak baca satu cerita bahlul, mungkin boleh guna cerita ni untuk anak-anak. Bahlul rahimahumullah ni orang yang sentiasa terima nasihat. Walaupun dia orang cerdik. Orang yang cerdik ialah orang yang suka dengar. Walaupun daripada budak kecil dia boleh ambil pelajaran. Satu hari Bahlul pergi masjid, pergi ke pasar. Sampai ke pasar, nak masuk dalam pasar tu nampak ada satu orang budak kecil tengah menangis, lebih kurang 5 tahun, 4 tahun, duk menangis depan pasar. Budak 5 tahun, 4 tahun kalau menangis, biasa sebab apa? Kita ada cucu-cucu kalau menangis. Tuan-tuan kakak cucu-cucu menangis sebab apa? Tak ada cucu-cucu kita umur 5 tahun, 4 tahun menangis tengok Hindustan, tak ada. Tak ada. Kalau dia menangis sebab apa? Kena tinggal dengan mak ke, hilang mainan ke, kawan kacau, tu dia menangis. Itu budak-budak kecil punya menangis. Bahlul fikir ni budak ni menangis ni mungkin sebab mainan kot. Dia masuk dalam pasar, dia beli mainan, dia keluar pada pasar tadi cari budak tadi. Budak tu masih menangis. Dia kata ni nak ambil mainan ni pakcik Adiah. Anak kecil tadi ambil mainan, dia pun diam. Bila dia diam, dia tengok Bahlul. Dia kata, pakcik, kenapa bagi hadiah kat saya? Kenapa bagi mainan ni kat saya ni? Kamu menangis? Mesti kamu nak mainan. Pakcik, saya menangis bukan sebab mainan. Bahlul mula heran. Habis tu kamu menangis sebab apa? Pakcik, saya menangis sebab saya teringat api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Umur 5 tahun menangis takut api neraka Allah, tersentak Bahlul. Bahlul tanya, wahai anak, kenapa kamu menangis? Takutkan api neraka Allah. Umur bayar kamu ni 5 tahun ni, tak fikir lagi biasanya bab api neraka ni. Apa menyebabkan kamu fikir pasal api neraka ni? Pakcik, hari-hari di rumah saya tengok macam mana ibu saya memasak. Bagaimana ibu saya nak mula menyalakan api. Zaman dulu, kau bayangkan zaman dulu bukan macam tu. Nak masak ni batu ni, tap pacik pak. Bila berasap je, cepat-cepat ambil kayu ranting-ranting kecil punya ranting supaya api tadi mula naik. Bila api dah banyak, baru ambil kayu-kayu yang besar, baru letak, baru nyala api, baru masak. Nak nyala api tu pun dah ambil masak pula. Nak kata sabar orang dulu nak makan. Puan-puan, anak kecil tadi kata, pakcik, saya tengok macam mana mak saya hidupkan api tu. Saya tengok mula-mula mak saya masukkan kayu kecil dulu. Bila api dah menyala, baru mak saya masuk kayu-kayu besar. Saya takut kat akhirat nanti Allah nak nyalakan api neraka, Allah masukkan kami anak-anak kecil dulu, lepas tu baru Allah masukkan orang-orang besar. Menangis Bahlul dengar, puan-puan. Sayyidina Bahlul duduk dengan budak umur 5 tahun pun ambil pelajaran ilmu. Nak beritahu apa, orang yang cerdik ni, siapa-siapa bercakap pun dia akan ambil pelajaran, walaupun yang bercakap tu ialah orang yang paling benci kat dia. Kata Al-Habib Ali Al-Jufri, orang yang pandai daripada orang yang memusuhi dia pun dia dapat ilmu. Lepas ni kita boleh cerita ke anak-anak ni Bahlul ni. Ni jadi macam Bahlul, supaya orang Melayu dia balik-balik pada asal perkataan Bahlul. Kita balik-balik pada cerita Zainab tak habis-habis. Sayyidina Zainab binti Harith, bila ditanya pada Rasulullah, bila Rasulullah beritahu ni, tulang ni beritahu kat aku ni yang ada racun, terkejut Zainab. Kenapa kamu letakkan racun ni wahai Zainab? Maka Zainab kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku cuma nak tahu sama ada kamu benar-benar nabi ataupun kamu cuma raja yang menakluki kami.
Kalau kamu raja yang ingin menakluki kami, nescaya kamu akan mati dengan racun ni. Tapi kalau kamu nabi, pasti Allah Ta'ala akan turunkan bantuan dia, sehingga kamu akan terselamat daripada racun ni. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau inilah keadaan yang berlaku, benarlah kau nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zainab binti Harith masuk Islam, tapi beberapa orang sahabat sebab perbuatan dia telah syahid. Nabi walaupun dah keluarkan daging tu, tapi air liur Nabi masih bercampur dengan racun. Nabi masih tertelan sikit daripada racun tu, daripada air liur Nabi. Masa tu berapa umur Nabi? Khaybar berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11. Masa tu umur Nabi lebih kurang 59 ke 60 tahun. Masa Nabi kena racun tu, umur Nabi lebih kurang 59-60 tahun. Bayangkan, racun yang Nabi telan tu menjadi sebab Nabi makin sakit. Bukan Nabi makin tua, tapi kerana racun tadi. 63 tahun muda lagi, tapi racun tadi menyebabkan badan Nabi makin lemah, dan Nabi kerak sakit lepas pada hari itu. Antara perkataan Nabi ketika mana hampir wafatnya Nabi, Nabi kata apa? Lebih kurang mafhum dan Nabi sebut, aku masih merasakan racun daripada wanita Yahudi hari itu. Berapa tahun dah? Dekat 4 tahun, 3 tahun lebih, 3 tahun 2 bulan lebih kurang. Nabi kata Nabi masih rasa lagi racun wanita Yahudi tadi yang Nabi telan sikit. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar Siddiq bila wafat Nabi berdiri dekat atas mimbar menangis, teringat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar, lepas iman Islam yang paling berharga ialah kesihatan yang baik. Sebab itulah doa supaya kita sentiasa sihat. Antara jalan nak sihat apa dia? Amalkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ikut, nak jogging, kita berat juga. Kita nak keluar jogging dengan umur-umur macam ni, Allah Akbar. Ada orang jogging juga. Antara benda yang kita kena jaga, salah satunya makan. Nabi jaga makan. Nabi ialah orang yang jarang kenyang. Kalau Nabi makan, bukan macam saya makan. Saya kalau makan, kenyang, orang Kedah kata terbuih. Kenyang terbuih sampai tak boleh bangun. Tambah-tambah Ramadan, buka puasa tu janganlah suruh jadi imam tarawih. Kalau hari tu jamuan kat masjid, kena kepala kambing pula. Oi, lepas tu kena chicken chop, fish and chip, lamb chop bentang. Ustaz makan. Habis-habis makan kita dah Ustaz imam tarawih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz 20 rakaat. Astaghfirullahalazim. Saya kena dah kat masjid. Saya ingatkan orang lain imam tarawih, kita makan sungguh-sungguh. Rupa-rupanya kena tolak jadi imam. Duk bismillahirrahmanirrahim. Dia dah rasa duk nak gas. Perempuan makan ni antara faktor yang menyebabkan banyak penyakit datang. Jasadiyah dengan ruhiyah. Yang pertama jasad kena jaga daripada makan makanan yang baik, halal wa tayyib. Yang pertama. Yang kedua, makanan tu jangan berlebih-lebihan. Gula boleh makan tak? Boleh, jangan lebih tu jadi kencing manis. Udang, sotong, kacang boleh makan? Boleh. Tapi bila sampai Allah dah lampu merah tu kena gaut. Daging ayam boleh makan? Boleh. Tapi kadang-kadang tu yang lebih sangat, kena lemak dihirup pula. Gearbox tersedut pula pakai straw. Allahu Akbar. Allah. Hak tu kena jantung. Orang Melayu makan ketika lapar, berhenti bila? Orang Melayu makan ketika lapar, berhenti bila? Yang ni bukan, orang kata ustaz ni hadis. Dia bukan hadis, tapi dia kehidupan Rasulullah. Nabi makan ketika lapar, sebelum kenyang selalu Nabi berhenti.
Kita jangan sandarkan perkataan tu kepada Nabi. Makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang ni ialah amalan Nabi. Bukan Nabi cakap, tapi Nabi buat. Kita makan ketika lapar berhenti bila? Bila? Mati, Masya Allah, ganas. Makan ketika lapar orang Melayu lah. Saya sendiri cakap sama yang makan ketika lapar berhenti bila kena gout, stroke, darah tinggi, kencing manis, berhenti. Itu pun sebab doktor suruh berhenti. Pergi klinik, Hajah, ni tak boleh makan, ini tak boleh makan, ini pun tak boleh makan, ini pun tak boleh makan, ini pun tak boleh makan. Doktor, kalau semua tak boleh makan, apa benda saya boleh makan? Hajah makan kulit roti, cicah dengan ayak sejuk. Pening kepala. Rumah besar, peti air penuh makanan, yang dia boleh makan roti dengan air sejuk. Tak apalah, kata Alhamdulillah. Sebab tu jaga makan. Saya sendiri pesan kat dia, saya beringat-beringat lah bab makan. Ghada wa Aisha, ni antara dua masa yang kita makan banyak. Yang pertama tengah hari, yang kedua makan malam. Makan tengah hari tak apa, makan malam ni jaga-jaga sikit. Kita kadang-kadang makan dekat-dekat nak tidur, lepas tu tidur. Dah tidur dalam keadaan perut yang penuh, lepas tu dah niat tahajud dah, Alhamdulillah, lah kali terkejut pukul 7.30. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu bangun, kepala rasa kembang, rasa ya Allah, dia main penat satu badan. Sebab apa? Timing makan, keadaan makan kita tak sama macam Rasulullah. Kita kena jaga waktu ni. Saya pesan kat dia, satu yang pertama jasad kita. Yang kedua apa dia? Ruh. Antara kesan, antara sebab penyakit, kadang-kadang bukan sebab jasad sangat. Kadang-kadang makanan tu salah satu faktor, tapi yang lebih teruk, ruh, hati kita, stres, banyak sangat tertekan. Tension dengan benda ni, tension dengan benda ni, tension dengan benda tu, tension dengan... Habis semua benda menjadi sumber tekanan kehidupan. Kadang-kadang benda tu tak jadi, kadang-kadang benda tu tak berlaku lagi. Dia nampak macam, dia pun mula reka cerita dalam kepala otak dia. Ada benda, kadang-kadang setengah orang dia suka reka cerita dalam kepala otak dia. Benda tu macam tak jadi lagi. Anak dia tak balik lagi, anak dia tak sampai rumah lagi. Anak aku ni mesti lepas sekolah kawan ajak pergi cyber cafe, main game. Aduh, apa nak jadi dengan budak ni? Sebalik ni siap kena dengan aku. Dia reka cerita dalam kepala otak dia. Lepas tu dia stres dengan cerita dia sendiri. Anak tu pun balik dengan baju dia, ya Allah, dengan busuk dia. Hampir mana tadi hampir sisi main kawan, betul hampir main bola ni, teruk kan ni. Lebah anak pun senyap. Lepas tu baru anak berkata, minta maaf mak, tadi ustaz manggil ajak pergi basuh jamban ni, saya tolong ustaz basuh tandas. Sudah dah belasah sedap. Rupanya anak pergi teman ustaz tolong basuh tandas. La ilaha illallah. Cerita yang dia buat tadi semua salah. Yang dia tertekan sangat dengan apa yang dia buat tadi, tak berlaku pun. Sebab tu saya masa dekat India dulu, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ada seorang ustaz bagi tamsilan, satu tamsilan tentang seekor binatang. Saya tak boleh lupa sampai hari ni. Ustaz tu kata, kalau nak hidup, cuba belajar daripada kehidupan seekor rusa. Rusa, dia satu binatang yang sangat ajaib. Rusa, bila dia lapar, dia buat apa? Dia makan. Bila nak hujan, dia buat apa? Dia cari tempat berteduh, dia cari gua, dia masuk dalam gua. Ni rusa. Bila kena kejar dengan singa, dia buat apa? Dia lari. Kalau kena tangkap, jadi apa? Dia mati. Kalau tak kena tangkap, dia buat apa? Dia selamat. Bila dah jauh, singa pun dia tak kejar, dia buat apa? Dia makan balik, dia berkawan balik, dia hidup macam biasa balik. Perempuan pernah tengok tak rusa yang lepas kena kejar dengan singa, dia stres, duduk termenung, menggeletar badan. Kawan dia ni, apa cerita ni, apa teruk sangat nampak ni. Singa kejar aku, 3 hari tak lalu makan sebab kena kejar singa. Tak ada, dia makan serupa tu juga. Macam tadi singa kejar, dah selamat macam tak ada apa lah. Ni rusa. Dia menghargai saat itu dalam kehidupan dia. Dia tak terkenang-kenang apa yang berlaku tadi. Tapi kita, saya sendiri, saya berlaku 3 fasa dalam kehidupan. Fasa pertama, belum jadi benda tu dah stres. Ini nanti kalau jadi ni, aduh, tak tahu lah. Benda tak jadi lagi, macam nak jadi, stres dah.
Tengok jadi elok ya. Tak macam dia fikir pun. Innalillah. Ruginya stres tadi tu. Handphone hilang. Handphone. Aduh, mana pergi ni handphone hilang, letak merata. Aduh. Ish. Kawan-kawan pula tanya, bila handphone hilang, soalan yang suka ditanya bila hilang, tadi letak mana? Kalau dia tahu letak mana, tak hilang mana tu. Dia tak tahu dia letak mana lah, tu hilang. Dia tanya soalan-soalan yang makin menambah kemarahan ya. Dapat lempang satu, baru dia faham. Puan-puan, bila hilang, ambil uduk 2 rakaat, minta dekat Allah. Itu ya. Allah nak kita tengok hati kita cari siapa. Barang-barang yang hilang, barang-barang yang tak jumpa. Nabi ajar doa-doa, kita baca. Puan-puan, ini rusak. Kita selalu sebelum jadi kita dah stres. Itu satu. Benda yang paling patut kita stres apa dia? Yang paling patut kita stres benda yang tak jadi lagi di akhirat nanti. Apa benda yang akan aku berdepan? Macam mana mizan aku? Macam mana sirat aku? Hak ni yang paling patut kita stres sekarang ni. Selamat ke tak aku dekat syurga, dekat neraka. Yang kedua, bila dah jadi, tengah jadi, aku tak boleh. Aduh, aku tak boleh lah. Aku tak boleh lah. Kenapa aku kena ni? Kenapa aku kena masa kena uji? Aku tak boleh lah. Kalau kita tak boleh, bersandar pada Allah yang maha boleh. Kerana kita makhluk memang tak boleh. Yang boleh Allah, bersandar pada Allah, minta pada Allah, adu kelemahan pada Allah. InsyaAllah masa tu kita akan tenang, kita akan bahagia. Tu yang kedua, masa berlaku. Yang ketiga, benda dah jadi dah, settle dah, lepas dah 2 tahun, 3 tahun dah, terkenang balik, stres balik. Ada orang terkenang balik, dia terkenang balik, dia stres balik. Kita triggered. Apa benda lah dulu, kenapalah macam tu? Benda dah jadi. Let's bygone be bygone. Yang lepas tu lepas. Nak stres balik buat apa dengan benda yang dah jadi? Buat bertenang, istighfar. Yang paling patut kita stres ialah dosa yang pernah kita buat dulu. Takut-takut sampai hari ni Allah tak ampuni. Itu patut kita stres. Dan itulah kehidupan para sahabat. Puan-puan, ini keadaan Nabi SAW ajar. Dan saya nak kongsi satu amalan yang penting. Puan-puan pun dah amal benda ni, tapi kita kongsi juga amalan ni pada pagi ni, dan sebelum kita tutup. Dan satu amalan yang sangat penting, yang kadang-kadang anak-anak muda kita ambil sambil lewa benda ni. An Anas ibn al-Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakan alayka wa ala ahli baitik. Wahai Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anakku, apabila kamu masuk menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam. Ianya akan mendatangkan keberkatan kepada dirimu dan keluargamu. Ini yang kita naklah hidup. Sebenarnya kita doa bukan nak panjang umur, kita nak berkat umur. Umur yang berkat, masa yang berkat, rezeki yang berkat. Ini yang kita semua nak. Keberkatan itu menyebabkan hati kita lapang dan bahagia. Ada orang masa umur dia panjang, tapi banyak benda yang dia tak sempat buat dalam hidup dia. Ada orang yang rezeki dia banyak, duit dia banyak, tapi dia masih rasa tak cukup. Dialah orang yang paling rugi. Kerana apa? Kerana dia orang yang tak syukur dengan apa yang Allah bagi. Berkat ni benda yang paling kita minta. Nabi kata nak datangkan keberkatan macam mana? Setiap kali jumpa ahli keluarga, bagi salam. Jumpa ahli keluarga, bagi salam. Sebab tu kalau tuan-tuan, puan-puan salam dengan orang Arab, orang Pakistan, kalau salam sambil jabat tangan tu, Assalamualaikum. Sambil jabat tangan tu, Assalamualaikum. Tapi kita orang Melayu lagi canggih daripada orang Arab. Orang Arab kalau ketuk pintu rumah, ketuk, panggil nama, bila orang keluar, baru dia bagi salam, Assalamualaikum. Kita orang Melayu bukan macam tu. Kita orang Melayu datang rumah, ketuk, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Yang dekat dalam tu jadi stres. Sabarlah, aku nak pakai tudung lagi. Duk Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Kan anak-anak kita selalu macam tu. Bawa bertenang sikit, bagi salam ada adab dia. Kan orang Melayu ketuk Assalamualaikum, sekejap, tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tunggu sat, bagi salam kali kedua. Kalau tak ada sahutan, Assalamualaikum,
Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau dia dah menyebut Waalaikumsalam, tak payahlah galak bagi salam lagi. Dia dah jawab Waalaikumsalam, kita pun tengok dia tak buka-buka pintu. Dia dah bagi salam, maksudnya dia sedar kita datang. Kita pun geram, lambat lah. Assalamualaikum. Sekali lagi, ya Allah. Itu yang dia keluar penumbuk dah sampai dulu. Perempuan, ni adab Nabi ajar. Bagi salam. Orang Arab, dia kalau bagi salam, dia akan bagi salam depan. Dia jabat tangan, dia bagi salam. Kita cuba. Lepas ni banyakkan bagi salam, kerana dalam salam itu ada berkat. Saya nak tutup dengan hadis yang terakhir. Memasuki rumah tanpa bagi salam menyebabkan syaitan makan dan bermalam bersama kita. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala ar-rajulu baytahu fadhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'ajaa'a wa idza dakhala falam yadhkur Allah عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه المسلم. Hadrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang ingin memasuki rumah kemudian dia menyebut nama Allah, contohnya dengan memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, ketika hendak masuk dan ketika hendak makan, maka syaitan akan berkata, yakni kepada teman-temannya, tidak ada bagi kalian tempat untuk bermalam mahupun makan malam. Apabila seseorang tidak menyebut nama Allah ketika masuk ke dalam rumah, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, kalian telah mendapat tempat untuk bermalam. Dan apabila dia tidak menyebut nama Allah ketika makan juga, maka syaitan akan berbicara kepada teman-temannya, kalian telah mendapatkan tempat untuk bermalam serta makan malam. Kita bagi syaitan tumpang rumah kita kalau kita masuk tak bagi salam. 3 sunnah masuk rumah. Yang pertama, bagi salam. Yang kedua, kaki kanan baca doa masuk rumah. Perempuan boleh search doa masuk rumah. Dah hafal dah pun. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Boleh sambung, Allahumma inna nas'aluka khairan mukharrij wa nas'aluka khairan mu'allij. Boleh. Lepas tu sampai dalam rumah buat apa? Terus capai kayu sugi, kerana itulah sunnah Nabi ketika masuk rumah. Dan kemudian ulama sebut Yahya bin Ma'in, satu orang tabi'in, masuk rumah terus baca ayatul kursi. Ini jangan lupa. Saya sendiri cuba untuk istiqamah. Masuklah rumah, baca ayat kursi. Kalau mampu 6 kali, kalau mampu membaca, ulang. Bukan duduk berdiri baca. Doa masuk rumah, doa masnun boleh baca sambil buat. Tak semestinya, jangan duduk depan rumah. Tu dia macam-macam doa kunut. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Anak semua duduk beratur kat belakang, semua pun angkat tangan gitu. Macam doa tu dekat mana tu? Dekat Arafah. Syaitan tengok terkejut tu. Mungkin ada 3-4 ekor meninggal kena stroke. Sebab apa? Terkejut tengok, Masya Allah, dahsyat betul. Buat tenang. Doa masnun boleh buat sambil berjalan dan tak perlu angkat tangan pun tak apa. Contoh doa masuk tandah. Ada orang masuk tandah berdiri depan tandah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal qaba'is. Amin ya rabbal alamin. Innaka antas sami. Masya Allah, panjang je doa. Anak saya nak terkencing depan tak jamban sebelum masuk. Sambil berjalan tu sambil baca. Nak pergi ni, on the way, dalam perjalanan nak pergi tandah, baca dah. Sambil jalan sambil baca. Masuk kaki kiri, tutup pintu. Dah selesai hajat, flush, keluar, tak perlu. Lepas keluar tu berdiri depan tandah pula. Oh tu dia punya gaya dia, orang tengok pun takut. Ini baca doa keluar tandah ke baca doa selamat ni? Ke buat tahlil terus depan tu? Bawa tenang, perempuan angkat tangan. Tak payah jalan keluar kaki kanan, keluar tandah kaki kanan, sambil berjalan tu sambil baca ghufranaka alhamdulillahillazi sab'ani al'azab wa afani dah. Sambil berjalan.
Sama macam makan. Nak angkat tangan, alhamdulillah boleh. Tapi kalau ada orang dia makan, dia tak angkat tangan, jangan kata astaghfirullah, syaitan ma'ak. Oh, tu dia. Buat tenang. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ini doa tengok makanan. Nampak je makanan, betul baca doa ni. Ataupun tuan-tuan datang bawa kereta tak ada parking, baca doa ni. Setakat ni saya baca doa ni cari parking, tak pernah tak dapat parking. Setiap kali datang kuliah mesti ada parking. Parking penceramah. Tapi betul kan, kat shopping kompleks pun tuan-tuan pergi Tesco, alamak tak ada parking. Beritahu kat anak-anak semuanya, ikut mak, ikut tok, ikut nek ni. Baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Cucu-cucu tengok tu, biar tok baca doa makan. Ini bukan doa makan, ini doa rezeki. Parking tu pun rezeki. Buat tengok betul-betul, Allahumma, ya Allah, barik lana, berkatilah kami fima, dengan apa razaqtana, yang kau rezekikan kepada kami, waqina, jauhkanlah kami azaban nar, daripada azab neraka. Ada sebut perkataan makan? Tak ada. Rezeki, makan rezeki, parking rezeki, ini semua rezeki. Baca doa ni ustaz-ustaz ulama kita doa ajar. Lepas ni masuk parking baca doa. Baca doa ni. Doa makan kata mana? Ni bila ambil nasi, bismillahi wa ala barakatillah. Ni doa makan. Tangan kanan bismillahi wa ala barakatillah. Makan. Ada buah, makan buah dulu. Sunnah makan buah, baca doa Allahumma barik lana fi samarina. Ni doa makan buah. Ada susu, nak minum susu, makan baca dulu Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Dah minum susu pula. Allah, banyak pula doa nak kena baca masa makan. Dah Nabi ajar kita berzikir setiap masa dan ketika, dalam apa keadaan kita adalah hamba Allah. Sebab tu doa-doa ni dibaca. Habis makan, baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tambah satu lagi doa. Nabi ajar pada sahabat baca doa ni, Allah tak isap makanan tu. Alhamdulillahillazi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Dah selesai. Bangun, semula. Kita makan buah lepas makan nasi, itu orang putih. Makan buah dulu baru makan nasi, itu sunnah Nabi SAW. Lepas ni jamu buah dulu baru jamu nasi. Tuan-tuan puan-puan, jadi kita baca bismillah, syaitan takkan makan dengan kita. Sebelum tu masuk rumah dengan salam, syaitan akan keluar dan tak ada dalam rumah kita. Punca masalah rumah tangga antara salah satunya kata ulama, masuk rumah tak bagi salam. Sebab apa? Dalam rumah tu ada syaitan. Hak tu yang tukang cucuk, hak tu yang tukang jadi asbab masalah rumah tangga, hak tu jadi asbab bergaduh suami isteri, hak ni jadi asbab anak tak dengar cakap. Sebab apa? Rupanya cek-cek masuk rumah tak bagi salam. Bagi salam masuk rumah. Lepas pada hari ni baca ayatul kursi, insyaAllah. Semoga sikit perkongsian menjadi asbab kebaikan untuk saya sendiri, untuk amal. Ibu-ibu, puan-puan sama-sama dapat amal dan sampaikan, insyaAllah. Sebelum saya tutup ni, insyaAllah saya iklan beberapa perkara ni. Hadis yang saya baca tadi semua daripada kitab ni ada dekat depan. Dan beberapa doa yang saya sebutkan tadi pun ada dalam buku kecil ni, yang mungkin puan-puan dah beli. Dan yang terakhir, insyaAllah pada bulan 3 saya akan bawa satu jemaah tunaikan umrah 20 hari bulan Mac. Jadi puan-puan yang ada niat nak tunaikan umrah, bukan umrah saja, dan ziarah bumi Palestin. Saya akan masuk Palestin dulu. Lepas tu kita baru pergi masuk Madinah, lepas tu masuk Mekah. Cuma penat sikit lah. Kalau ada siapa-siapa anak-anak perempuan yang dah pergi umrah banyak kali dah, Palestin tak nak pergi, jom. Kita pergi ziarah bumi Palestin hampir ketika nisfu Syaban, sebelum Ramadan bulan 3. Tuan-puan tapi penat sikit lah sebab 3 hari 3 hari memang penat. 3 hari Palestin, 3 hari Madinah, 3 hari Mekah. Tapi penat dia seronok. Sebab apa? Kita dapat pijak di bumi yang paling mulia dalam dunia ni, 3 masjid yang Nabi kata lebih kurang mafhum dia, tak perlu kamu pergi bersusah payah ziarah mana-mana tempat melainkan 3 masjid ni. Tak payah mana-mana tempat, tak payah susah-susah pergi melainkan 3 masjid ni. Susah-susah pun pergi. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan, insyaAllah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada perempuan, ibu-ibu semua, insyaAllah. Kita doa sikit. Moga amin pada perempuan pada pagi ini Allah terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Tuhan yang tak henti-henti bagi kebaikan pada kami. Wahai Allah, terima kasih kerana bagi kami mengenal Engkau dalam kehidupan dunia ni. Istiqamahkanlah kami dengan agama ni sampai kami mati. Terima kasih wahai Allah, ini nikmat yang paling besar. Wahai Allah, hadirkanlah kesihatan yang baik pada kami dan kepada semua orang yang kami sayang wahai Allah, supaya dapat menggunakan kesihatan ni, masa kebaikan ni untuk agama wahai Allah, supaya kami jadi asbab manusia-manusia mengenal Engkau sebagai Tuhan. Kami tak pandai wahai Allah, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba. Engkau Tuhan wahai Allah. Kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa, mengetuk pintu rahmat-Mu dengan keampunan-Mu wahai Allah. Tolonglah terima taubat kami. Kami malu dengan Kau wahai Allah daripada dosa-dosa yang kami pernah buat. Tolonglah lindungkan kami wahai Allah, supaya kami tak teruskan berbuat dosa daripada baki kehidupan yang kami tak tahu bila berakhir wahai Allah. Terima kasih kerana bagi nikmat demi nikmat yang lebih yang kami minta lebih daripada apa yang kami minta dalam doa kami wahai Allah. Wahai Allah, ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, ampunkan dosa sahabat handai kami, ampunkan dosa seluruh umat Islam seluruh dunia wahai Allah. Wahai Allah, kesian pada umat Islam di Palestin, di Syam, di Yaman, di Uyghur, di China, di Rohingya dan di seluruh dunia yang sedang bergolak wahai Allah. Masjid-masjid mereka dirobohkan, rumah-rumah mereka dibakar dan dibom, mak ayah mereka mati di depan mata, anak-anak mereka dicolek dan dibunuh. Wahai Allah, Kau mudahkanlah urusan mereka, Kau sampaikanlah doa-doa kami ini pada mereka. Kami sayangkan mereka kerana mereka semua ahli keluarga kami wahai Allah. Kau bagi kehidupan yang baik untuk kami, keamanan, keselamatan di bumi Malaysia ni wahai Allah. Kau kekalkanlah sampai kiamat wahai Allah. Kau masukkanlah kerisauan agama daripada hati-hati semua orang Islam, supaya bergerak melangkah ke seluruh penjuru-penjuru dunia untuk sampaikan agama wahai Allah. Di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang mak ayah kami sakit, anak isteri kami sakit, keluarga kami sakit, kawan-kawan kami sakit, Kau sembuhkanlah wahai Allah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah masalah rumah tangga kami wahai Allah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah wahai Allah. Ada di kalangan kami diuji masalah hutang, Kau selesaikanlah wahai Allah. Allahumma razuqna juhdan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna شهادة في سبيلك اللهم يا رب محمد انصرنا أمة محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.